Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berjumpa sekali lagi dalam Ekstra Kelas Pendidikan Islam tahun 4. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, Ustazah akan mengajar bidang jawi iaitu unit 1 Kenali Saya. Sebelum memulakan kelas, Ustazah nak meminta semua bersedia untuk membuka buku teks Pendidikan Islam tahun 4 pada muka surat 58. Okey, sebelum memulakan kelas kita, mari kita sama-sama menandatangan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum Ustazah sebut tajuk pelajaran kita secara lebih terperinci, di sini Ustazah ada beberapa perkataan yang akan Ustazah tayangkan. Okey, dalam setiap perkataan tersebut, Ustazah nak memulis semua teliti huruf apa yang ada dalam setiap perkataan yang akan Ustazah tayangkan. Okey, untuk perkataan yang pertama, baik. Ba, alif, hamzah, ya, qaf. Baik. Seterusnya yang kedua, di atas. Dal, alif, hamzah, tasin. Di atas. Ketiga, Al-Quran. Alif, lam, qaf, ra, hamzah, alif, nun. Al-Quran. Okey, untuk yang keempat pula, doa. Do, ain, alif, hamzah, doa. Dan perkataan yang terakhir pula, ong. Hamzah, waw, nga, ong. Okey, dalam kelima-lima perkataan tersebut, memberi rasa huruf apa yang ada dalam kelima-lima perkataan tersebut. Okey, huruf hamzah iaitu hamzah ada dekat baik, ada dekat Al-Quran, di atas, ong, doa. Kelima-lima perkataan tersebut terdapat huruf hamzah. Okey, tapi kedudukan untuk hamzah setiap huruf tersebut, setiap perkataan tersebut adalah berbeza. Okey. Okey, kita tengok huruf hamzah yang ada dalam setiap perkataan yang saya tayangkan. Jadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kedudukan huruf hamzah iaitu hamzah 3/4 daripada garisan. Ini adalah salah satu kedudukan huruf hamzah dalam ejaan iaitu 3/4 daripada garisan. Saya harap memberi lebih fokus untuk tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini Ustazah akan sebut terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar bidang jawi iaitu mengenal, membaca, menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, pada akhir pembelajaran nanti, Ustazah harap murid semua dapat mengenal kedudukan huruf hamzah 3/4 dalam perkataan dengan betul dan membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah 3/4 dengan betul, insya-Allah. Okey, sebelum tu kita tengok perkara asas dalam kedudukan hamzah iaitu pertama kita akan tengok hamzah di atas huruf alif. Okey, macam mana kita nak tahu hamzah tu berada di atas huruf alif? Pertama kita kena tengok kata dasar bermula dengan huruf alif. Okey, ini adalah syarat pertama untuk kita menulis hamzah di atas huruf alif. Kata dasar tersebut hendaklah bermula dengan huruf alif. Sebagai contoh, urus, orang, alif waw, ranga, orang. Atas, alif tasin, atas. Itu merupakan salah satu contoh kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Okey, seterusnya pula kita kena tengok kata dasar tersebut didahului dengan imbuhan awalan di, se, ke. Okey. Kalau kita nak tahu huruf hamzah tersebut berada di atas huruf alif, kita kena tengok imbuhan yang terletak di hadapan kata dasar tersebut. Imbuhan tersebut adalah terdiri daripada tiga jenis imbuhan iaitu imbuhan di, se, dan ke. Okey, kalau di depan perkataan kata dasar tersebut terdapat imbuhan di, se, ke, hamzah hendaklah
diletakkan di atas huruf alif. Okey, ni Ustazah ada bagi beberapa contoh. Macam mana kita nak tengok hamzah tu berada di atas huruf alif. Okey, yang pertama sekali kita tengok untuk imbuhan di. Untuk imbuhan di, okey, pertama kata dasarnya adalah urus. Urus depannya adalah alif. Okey. Alif, waw, ra, waw, sin, urus. Ditambah imbuhan awalan di depan, dia akan jadi diurus. Pada asalnya, ejaan untuk urus tiada hamzah. Cuma alif, waw, ra, waw, sin. Alif yang semata-mata alif. Tapi, jika perkataan tersebut ditambah dengan imbuhan awalan yang tiga ni tadi, imbuhan awalan yang tiga ni, dia akan terdapat hamzah di atas alif semasa ejaannya. Ni sebagai contoh. Diurus. Ada hamzah di atas alif yang Ustazah dah tanda dengan warna kuning. Okey. Seterusnya perkataan yang kedua pula alif. Okey, alif pun kata dasarnya bermula dengan huruf alif ejaannya. Tapi jika dah ditambah dengan imbuhan awalan di, dia akan jadi dialif kan? Dia jadi dialif dan ejaannya pula alif tu akan bertambah hamzah di atas. Okey, seterusnya untuk yang kedua pula imbuhan se. Okey, untuk imbuhan se, kita tengok kata dasarnya orang. Orang, untuk ejaan orang pada awalnya alif yang tidak hamzah. Tapi jika ditambah dengan imbuhan awalan se, dia akan jadi seorang. Jadi ejaan untuk seorang tu alifnya mempunyai hamzah di atas. Okey, untuk seterusnya seikat. Ikat pun ejaannya dimulai dengan huruf alif. Okey, kalau tambah imbuhan awalan dekat depan se, dia akan jadi seikat dan alif untuk ejaan seikat tersebut hendaklah mempunyai huruf hamzah di atas. Okey, untuk imbuhan awalan yang akhir sekali, kita tengok imbuhan awalan ke. Okey. Untuk kata dasar yang pertama arah. Okey, arah ejaannya bermula dengan huruf alif. Jika ditambah imbuhan ke, dia akan jadi ke arah. Okey, ni saya dah highlight ke arah dan kaf, alif tu hendaklah mempunyai hamzah di atas. Okey, dan akhir sekali kita tengok perkataan atas. Atas bermula dengan huruf alif dan jika ditambah kaf di hadapan, dia akan jadi ke atas. Ke alif tu ada hamzah di atas. Okey, itu adalah untuk hamzah di atas huruf alif. Baiklah, kita tengok huruf hamzah di atas alif. Seterusnya pula kita akan tengok huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey, ini merupakan syarat huruf hamzah diletakkan di bawah huruf alif, iaitu yang pertama, kata dasar hendaklah berasal daripada bahasa Arab. Ini kata dasar untuk perkataan tersebut hendaklah berasal daripada bahasa Arab. Sebagai contoh, Islam. Islam, ejaan dia alif, hamzah dia di bawah, bukan alif tu hamzah di atas. Itu merupakan syarat pertama, hamzah di bawah huruf alif. Kata dasar hendaklah daripada bahasa Arab. Okey, contoh lain, ikhlas. Alif ada hamzah bawah, kha, lam alif, sod, ikhlas. Seterusnya contoh lagi kata dasar berasal daripada bahasa Arab yang alif dia di bawah, hamzah mempunyai alif yang hamzah dia di bawah. Ihsan, alif hamzah bawah, ha, sin, alif nun, ihsan. Okey, seterusnya kita tengok syarat yang kedua pula, perkataan yang bermula dengan i tunggal. I tunggal. Kalau setiap apa-apa ejaan yang bermula dengan i tunggal, contohnya i dagang. I dagang. Selalunya ejaan i tunggal ni dia akan jadi i, lepas tu ada ni sengkang, baru ejaan dia lepas tu. Okey, contoh lain, i buku, i modul. Dia akan jadi
Alif dia akan mempunyai hamzah di bawah. Lepas tu ada ya, baru ada sengkang begini. Barulah ejaan perkataan tersebut selepas itu. Okey, untuk hamzah di bawah huruf alif yang terakhir ialah hendaklah merupakan kata sapaan. Kata sapaan sebagai contoh A. Sebagai contoh A. Ni A. A, ejaan dia alif ada hamzah di bawah, ya ha A. Kata untuk kita menyapa seseorang. Itu merupakan 3 syarat ejaannya hamzah di bawah huruf alif. Baiklah, seterusnya kita akan tengok hamzah 3/4 daripada garisan. Hamzah 3/4 daripada garisan ni bermaksud dalam satu garisan tu, hamzah tu terletak pada kedudukan 3/4. Sebagai contoh, Ustazah akan cuba tulis. Dalam ni ada 1, 2, 3 dan 4 ni. Hamzah terletak di sini. Hamzah akan terletak di situ. Itu bermaksud hamzah terletak pada 3/4 daripada garisan. Okey, kita tengok macam mana pula ejaan untuk hamzah 3/4 daripada garisan ni. Yang pertama, kata berimbuhan an dan i. Ini syarat yang pertama. Kata tersebut merupakan kata berimbuhan an dan i. Sebagai contoh, bacaan, hamzah terletak 3/4 daripada garisan, kejayaan, perasaan dan dipercayai. Semua imbuhan tersebut an, i, hamzah hendaklah terletak pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Okey, kedua, kata nama khas. Kata tersebut hendaklah merupakan kata nama khas. Okey, sebagai contoh, kata nama khas ni bermaksud hamzah mendahului perkataan tersebut. Sebagai contoh, ong. Hamzah waw nga ong. Ong ni merupakan nama orang. Seterusnya ang. A-N-G, ang. Hamzah dia berada di depan dan kedudukan hamzah hendaklah 3/4 daripada garisan. Okey, akhir sekali hamzah 3/4 daripada garisan kita boleh jumpa pada kata dasar daripada suku kata gabungan. Gabungan ada 3, ai, au dan ui. Jika kita jumpa ejaan bahasa Melayu yang ada ejaan ai, au dan ui, hamzah untuk ejaan jawinya nanti adalah berada pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Okey, sebagai contoh yang pertama, air. Okey, untuk ejaan air, ai, suku kata gabungan ai, air. Hamzah berada pada 3/4 daripada garisan. Seterusnya perkataan yang kedua pula, pipe. P-A-I-P. Suku kata gabungan AI. Seterusnya yang ketiga, paus. Hamzah waw. P-A-U-S. Ini untuk AU. Suku kata gabungan AU. Dan keempat contohnya laut. L-A-U-T. Dan ini juga merupakan suku kata gabungan AU. Dan akhir sekali, buih. Ini untuk suku kata gabungan UI. Buih. Dia akan jadi hamzah ya. Buih. Okey, itu merupakan beberapa syarat kita nak tulis hamzah 3/4 daripada garisan. Kena ingat imbuhan an-i, kata nama khas dan juga suku kata gabungan. Okey, dan kedudukan hamzah 3/4 daripada garisan pun kita kena alert. Ini merupakan contoh hamzah terletak pada 3/4 garisan. Okey, saya rasa murid boleh faham dan boleh jelas tentang pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita dah tengok kedudukan hamzah di atas alif, kedudukan hamzah di bawah alif dan juga kedudukan hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, untuk
uji kefahaman murid-murid tentang pelajaran kita pada hari ini. Ustazah nak murid semua jawab soalan dalam pautan yang telah Ustazah sediakan. Okey, ni ada 2 latihan. Okey, latihan yang pertama, murid-murid boleh jawab soalan dalam pautan ni terlebih dahulu. Ni untuk suku kata perkataan hamzah terletak di atas dan di bawah alif. Dan untuk latihan yang kedua ni, untuk latihan yang kedua pula, untuk hamzah terletak di 3/4 daripada garisan. Okey, Ustazah harap murid boleh jawab dan nanti markah yang diperolehi, dua-dua markah yang murid peroleh boleh screenshot dan hantar kepada Ustazah untuk rekod kehadiran kelas pada hari ini. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung kelas. Baiklah, untuk rumusan pembelajaran kita pada hari ini, pertama tadi kita dah belajar tentang kedudukan hamzah di atas alif dan kedudukan hamzah di bawah alif. Seterusnya kita juga telah mempelajari tentang kedudukan hamzah 3/4 daripada garisan. Okey, Ustazah harap murid semua boleh ingat dan faham apa yang Ustazah ajar pada hari ini. Jika tidak faham ataupun ada sebarang pertanyaan ataupun ada sebarang masalah, murid-murid semua boleh kontak Ustazah secara personal. Baiklah, sekian untuk itu sahaja kelas kita pada hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri Ustazah sendiri. Baiklah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.